For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing! Hai semua, selamat datang dan selamat sejahtera kepada yang semua hadir pada hari ini. Saya Syaz, merupakan moderator anda untuk malam ini dan izinkan saya share skrin dulu. Tajuk webinar kita pada hari ini iaitu strategi pasaran menggunakan kaedah harmonik. Kaedah harmonik dan webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChat. So sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang rekomendasi atau cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian atas segala keputusan anda.
Okey, mari kita kenal dengan penceramah kita hari ini, iaitu Encik Zafri Azizan. Beliau merupakan pengasas bersama Lamy Academy dan merupakan Chief Marketing Officer di Lamy International PLT dan juga seorang trader yang mempunyai pengalaman trading dari sejak 2014 dan beliau juga kini bergiat aktif memberikan pendidikan tentang saham di Facebook Live Lamy Academy dan mempunyai tontonan, jumlah tontonan sebanyak 350,000. Dan hai, apa khabar Cik Zafri? Hai Syaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat, saya sihat. Syaz sihat? Okay, sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Encik Zafri dah boleh mulakan. Alright, okay, thank you so much. Okay, alright. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukurlah kehadirat Ilahi sebab kita dipertemukan lagi pada sesi Bursa Malaysia pada malam ni. So untuk pengetahuan korang semua, Bursa Malaysia ada sesi setiap minggu. So sangat rugi sebenarnya kalau korang tak dapatkan sebab sesi ni pun boleh dikatakan percuma Alright, Syaz boleh minta tolong spotlight. Okay. Okey. Alright. Okay. Alright. Okay. Okay, so apa khabar hari ni semua? Okay ke tak? Macam mana korang punya trading plan hari ni? Macam mana dengan keadaan market hari ni? Okay ke tak? Okay ke? Macam mana? Adakah korang rasa macam hari ni mungkin disebabkan oleh yelah dengan keadaan market kita kan dekat sekarang ni, senang cerita dengan political issue lah, right? Political issue. Adakah korang jenis yang mungkin korang cuba stay away from the market? Mungkin last week korang dah macam nampak macam dah tak stable ni. So aku mungkin akan clear position aku dulu. Ataupun mungkin aku akan stay away from the market dulu. Ataupun mungkin setengah trader harmonik lah, senang cerita kan. Harmonik trader mungkin dia akan cuba, jangan cerita harmonik lah, trader yang suka buy on dip buy on dip mungkin dia akan cuba apa pun aku nak tunggu tangkap pisau dulu. Aku rasa market akan merah gila-gila. So aku akan cuba standby tangkap pisau. Mungkin korang boleh gunakan kaedah-kaedah lain, mungkin boleh menggunakan structure market, mungkin ada yang biasa gunakan chart pattern mungkin kan. Alright. Waalaikumsalam. Bimbang dengan politik. Good to buy tapi tak ada asset. Market is good, price discount everything. Yes, true. Okay, masa price tengah discount tu lah yang kita akan cuba kau masuk sebenarnya. Tapi terpulang, sometimes ada trader sebenarnya, ada jenis trader dia adalah trader yang senang cerita dia trader yang suka beli buy on breakout. Maksud dia buy on breakout, beli dekat atas lah. Ada jenis trader yang dia lebih suka beli dengan harga yang lebih murah dekat bawah. So terpulang juga sebenarnya. Sebelum saya nak mula, saya nak bertanya dulu. Adakah korang dapat dengar suara saya dengan jelas? Macam mana saya punya visual? Okay ke tak? Alright. So kalau okay, korang boleh tolong komen okay lah. Alright. Sebab kenapa? Saya nak make sure sebab session malam ni sebenarnya bagi tahu dekat korang. Untuk harmonik punya session ni sebenarnya memerlukan korang untuk memberi perhatian yang sangat jelas. Maksud korang kena bagi perhatian yang sangat serius lah orang kata. Sangat serius. Kenapa? Sebab orang belakang. Sekejap Mike, tolong jangan bergerak dulu, ada orang kacau. Tak, gurau. Ini video. So boleh dikatakan untuk harmonik ni, punya bahagian ni, dia jenis yang boleh dikatakan memerlukan korang fokus. Sebab kenapa? Sebab harmonik ni bukanlah seperti yang korang senang cerita. Saya nak tanyalah satu benda. Apa yang korang faham tentang harmonik ni? Ada yang tahu tak? Kalau sebut je harmonik ni, apa yang dalam fikiran korang? Yang awal-awal. Apa yang korang fikir? Tak tahu. Tak apa. Pelangi. Cycle. Betul? Zero. Rama-rama. Yes, betul. Rama-rama. Betul. Kalau ceria pun boleh jugalah. Rama-rama. Most of the time, bila kita cakap tentang harmonik ni, harmonik ni merupakan salah satu strategi. So, untuk pengetahuan korang, saya nak tanya dulu lah. Saya nak kenal audiens saya. Berapa ramai yang pengalaman trading dia bawah setahun dekat dalam ni? Siapa yang bawah setahun pengalaman trading, boleh tolong komen handsome 1. Handsome 1 yang bawah setahun Yang atas daripada setahun, handsome 2. Alright. Dan siapa yang tak mula lagi?
ataupun dia dah ada account tapi dia tak mula lagi trade sebab dia masih nak belajar, boleh tolong komen handsome 3. Handsome 5. Kurang 5. Okay. Handsome 3 ada juga. Okay, ada juga yang tak bermula lagi. Ada yang bawah setahun. Atas tahun. Handsome 3. Okay, Mira. Okay. Wan Syahir 1. Cornelius Tune. Ni Kamira. Okay. Alright. Kenapa saya nak tanya benda ni? Okay, kenapa saya nak tanya benda ni? Sebab boleh dikatakan malam ni experienced trader ramai juga berbanding yang belum bermula lagi. Tapi tak apa, memandangkan kita ada audience yang belum bermula lagi, saya nak sampaikan satu benda ni. Saya nak minta maaf awal-awal, okay? Sebab saya nak cuba sampaikan ni, saya nak bagi tahu korang, mungkin penyampaian saya agak berbeza sedikit lah, okay? Kenapa? Sebab saya jenis yang mungkin ada yang baru kenal saya kan, mungkin ada yang tak kenal lagi. So saya jenis orang yang suka, kalau boleh saya nak sampaikan benda tu secara relax, secara santai, dan saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menggunakan bahasa yang super simple dan super mudah. Okay, boleh ke boleh ni? Alright, boleh ke boleh? Berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? Okay, berapa ramai dah ready? Boleh tolong komen ready dekat bawah. Okay, cepat, semangat. Come on. Saya perlukan korang punya energi. Perlu energi. Energi ni penting Kenapa? Sebab kalau tak ada energi, korang tak boleh bergerak ke mana-mana. Okay, nak bangun makan tak boleh, nak bergerak driving tak boleh. Alright? Okay, siapa setuju benda tu? Setuju tak? Okay, that's why bila kita belajar lagi, okay, of course bila kita belajar, alright, kita belajar lagi lah kita kena ada energi. Alright, so energi sangat memainkan peranan. Yes, saya sangat setuju. Okay, setuju. Alright, okay. Alright, so saya nak tunjukkan dulu So, kita nak start dah Kita nak start. Okay, tentang harmonik ni sebenarnya adalah salah satu strategi strategi di dalam thank you so much Puan Zainab. Okay, saya rasa nak bagi hadiah lah dekat Puan Zainab ni. Okay, alright. Okay, so harmonik ni adalah salah satu strategi di dalam kita panggil benda ni sebagai apa ni? Sebagai strategi lah untuk kita tengok. Ada tak yang perasan? Kenapa kadang-kadang harga tu dia boleh naik kan? Korang tengok dekat chart tu, dekat graf kan? Orang selalu kata graf kan? Dekat dalam graf tu, kenapa dia kejap dia merah, kejap dia hijau, kejap dia merah kan? Kejap dia tiba-tiba jatuh kau, kejap dia tiba-tiba naik ke atas, macam Ripple lah contoh kan, Ripple tiba-tiba naik kan? Right? Okay, ada yang tahu tak benda tu kenapa? Orang Sarawak, saya orang Sabah tuan. Ada tak orang Sabah dekat dalam ni? Okay. Alright, ada yang tahu tak? Mesti korang macam rasa macam blur kan? Kenapa benda tu dia berlaku macam tu? Alright, dan kalau ada pun persoalan tu mesti akan bermain di fikiran korang. Itu pun mungkin lepas korang dah kena lah kan? Macam saya dulu bila saya dah beli dekat atas, pucuk kita panggil. Beli dekat 50 sen, harga jatuh pergi 20 sen contoh. So saya dah rugi banyak dah. Okay, so demand and supply, betul. Salah satu method So ada tak metod-metod yang orang kata kita nak tengok sebenarnya pergerakan ni, adakah dia akan bergerak naik ataupun adakah dia akan bergerak jatuh ke bawah? Okay, harmonik adalah salah satu strategi yang saya maksudkan. Okay, dia ada banyak lah sebenarnya. Okay, tapi sebelum tu mohon izinkan saya nak share. Saya nak share gunakan iPad. Kan, Elite Web, betul. Kalau korang dapat nampak skrin saya, korang boleh tolong komen dapat nampak. Oops. Okay, dapat nampak skrin Putih. Korang nampak putih ke hitam? Saya nampak hitam ni. Putih. Dapat nampak? Putih. Iya ke putih? Hitam lah ni. Taklah, grow-grow, okay? Alright. So, saya nak share tentang pergerakan. Okay, pergerakan harga. Okay. So korang perasan kan? Kadang-kadang price tu, apa yang berlaku? Dia naik. Betul? Kadang-kadang dia jatuh. Kadang-kadang lepas tu tiba-tiba dia naik lagi, ikut suka hati dia. Lepas tu kadang-kadang dia tiba-tiba jatuh pula ke bawah. Korang perasan tak benda tu? Alright? So, ada tak benda yang kita nak tengok sebenarnya pergerakan harga ni? Adakah dia boleh naik ke? Ataupun mungkin kita nampak adakah strategi yang kita nampak dia nak jatuh ke? Ataupun mungkin kita nampak strategi mungkin dia akan berada dalam keadaan flat ke? Alright?
So, saya nak share sedikit lah ini untuk general knowledge sahaja. So, metod-metod yang kita nak gunakan ni sebenarnya untuk melihat pergerakan harga untuk melihat pergerakan harga ni, dia ada banyak. Kita boleh gunakan candlestick, Japanese candlestick lah. Japanese candlestick. Lepas tu kita boleh gunakan chart pattern. Alright, dan bermacam-macam lagi. Itulah strategi yang cara kita nak tengok pergerakan harga tu. Dan salah satu cara kita nak tengok adalah menggunakan pendekatan harmonik. Alright? Harmonik. Siapa yang first time dengar perkataan harmonik ni? Sebab tadi saya dah nampak orang cakap dia ceria lah, dia relax lah. Saya setuju kenapa? Sebab harmonik ni, saya nak bagi tahu satu benda. Harmonik ni adalah salah satu metod yang orang kata, kan saya cakap tadi, dia ada bermacam-macam jenis strategi. Dia ada banyak strategi sebenarnya. Banyak strategi. Tapi dalam harmonik ni, salah satu strategi bagaimana saya nak tunjukkan dalam saham untuk saham saja, macam mana kita nak cuba, siapa familiar dengan sharp entry kat dalam ni? Familiar tak dengan sharp entry? Macam mana kita nak dapatkan sharp entry? Macam mana kita nak tu? Macam mana kita nak ni? Tak. Sharp entry ni adalah salah satu cara kita nak apa ni orang kata, kita nak cuba tangkap harga tu di timing yang sesuai lah. Maksudnya kalau dia jatuh pun, senang cerita tangkap pisau lah. Ada orang panggil tangkap pisau. Dia jatuh, kita akan cuba tangkap di bawah. Itulah sebagai satu contoh harmonik tu. Alright? Sampai sini dapat tak idea tentang harmonik ni apa? Strategi. Faham Faham So harmonik ni adalah strategi. Dia macam ni lah. Harmonik ni kita nak tengok strategi macam mana movement market tu. Adakah dia boleh pergi naik ataupun boleh jatuh. Alright? Saya nak tunjukkan dekat slide dulu. Alright. Dapat nampak skrin? Ada yang mengganggu tak dekat dalam skrin? Tak? Skrin alright. So, malam ni kita nak ceritakan tentang harmonik. So sebelum tu saya nak berikan korang satu pemahaman lah sedikit, alright, tentang harmonik ni. Harmonik ni daripada mana, bila dia start and so on, alright. Harmonik ni sebenarnya bermula pada tahun 1935 lagi, So maksudnya strategi ni dah bermula lebih kurang almost 1 abad lah, almost 100 tahun lah. Alright. And then lepas tu founder dia adalah H.M. Gately. H.M. Gately masa tu dia keluarkan satu buku yang dinamakan yang bertajuk Profits in Stock Market. Tapi masa tu dia tak ada apa lagi orang panggil. Memang orang panggil benda ni harmonik, tapi dia tak ada nama lagi untuk pattern-pattern tu. Alright? Dan selepas 50 tahun barulah dinamakan pattern Gately. Itu pun sempena nama founder dia lah lepas 50 tahun. Alright. Lepas tu pada tahun 1998, 1998, pattern ni dimodernkan, ditambah baik oleh dari segi mathematical approach dan ratios lah. Right? Slide tak clear? Sekejap Slide kabur. Dah okey ke? Dah okey okey, saya nampak, saya tengok daripada iPad saya okey iPad saya okey. Alright. Okey, saya sambung Alright. So ditambah baik dari segi mathematical approach. Okey, oleh Scott Carney. So senang cerita, founder dia adalah Gately, H.M. Gately. Dan kita boleh katakan yang Scott Carney ni adalah bapa pemodenan di dalam harmonik. Yang korang nampak tu lah, dia ada bad pattern lah itu and so on. Okay. Dan sehingga kini, right, digunakan ada peta. Oh, okay, right. Okay, dah okay dah. Okay, dan sehingga kini digunakan pakai oleh seluruh dunia. Okay, alright. So senang cerita, overview dia adalah Scott Carney ni adalah apa ni? Betul, dia adalah background dia in electrical engineer. So boleh dikatakan dia ni dianggap sebagai bapa pemodenan lah di dalam harmonic trading. Dan sehingga kini digunakan pakai hampir 86
tahun. Okay, alright. Siapa yang familiar dengan gun kat dalam ni? Gun method ataupun gun strategy. Siapa yang familiar dengan Elliott Wave? Ada tak yang familiar? Strategi Elliott Wave. So ini sebagai apa ni? Sebagai korang punya general knowledge sahajalah, alright? So pada tahun 1927, okay, gun method senang cerita dikeluarkan satu buku lah. Okay, saya lupa apa tajuk dia. Buku Universe something, saya lupa. Okay, oleh W.D. Gunn. So W.D. Gunn adalah nama founder dia, right? Pada tahun 1927. And then pada tahun 1938, okay, Nelson Elliott ataupun pattern Elliott Wave lah, senang cerita Elliott Wave. Okay, Nelson Elliott, founder dia mengeluarkan satu buku yang dinamakan The Wave Principle pada tahun 1938. Alright, tapi sebenarnya, okay, kita pun tak pasti itu buku yang diorang keluarkan. Kita tak masukkan lagi diorang punya apa? Diorang punya observation yang sebelum-sebelum ni. Okay, mungkin beberapa tahun sebelum tu lagi. Alright, so inilah tentang harmonic trading timeline. Okay, ni simple saya nak go through laju sikit. Okay, so kita nak tengok founder harmonic. So ini adalah H.M. Gatley ataupun kita panggil sebagai founder harmonic lah. Okay, dia lahir pada tahun 1899 sampai 1972. Dan yang saya cakap tadi, bapa pemodenan harmonik adalah ni dia, Scott Carney. Okay, dan sehingga kini dia masih hidup. So senanglah orang kata nak belajar dengan dia pun boleh, tapi sanalah dekat US. Alright? Okay. So ini tak untuk general knowledge Alright, so saya nak tunjukkan jenis-jenis pattern di dalam harmonic trading. Okay, untuk harmonic trading ni, okay, dia ada banyak method sebenarnya. Yang korang sebut tadi tu apa? Ada crab, kan? Apa lagi? Ada apa? Ada pattern apa tadi? Crab, alternate bet lah, deep crab lah, and then lepas tu Batman, Tun Luzani. Okay, apa ni? Ada deep crab, ada shark pattern, ada 5-0 pattern and so on. Alright, so dia ada 5 pecahan sebenarnya untuk pattern harmonic ni. Yang pertama adalah ABCD pattern. Okay, untuk ABCD pattern ni dia ada 3 classification Yang pertama adalah perfect ABCD, yang kedua adalah kita panggil sebagai reciprocal ABCD, yang ketiga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa apa yang ketiga. Alright. Okay, tak apa. And lepas tu dia juga kita panggil sebagai 4 points for entry and exit lah. Alright, so itu pattern yang pertama. Okay. Pattern yang kedua pula adalah kita panggil sebagai MW pattern. So MW pattern ni dia ada 6 classification 6 classification, maksudnya dia ada alternate bet, lepas tu dia ada pattern bet, and then lepas tu dia ada pattern apa? Gatley ada, lepas tu butterfly, lepas tu kita ada crab dan deep crab. Okay, so inilah ke-6 pattern tu. Tapi dia berbeza sedikit lah daripada ABCD pattern. Sebab ABCD pattern dia 4 points kan. Tak apa, saya akan tunjukkan dekat dalam chart nanti jangan risau. Okay, yang ini dia gunakan 5 points. Okay, pattern yang ketiga pula adalah shark pattern. So shark pattern dia ada 2 types, okay. And then lepas tu dia kita panggil sebagai 5 irregular points for entry and exit lah. Standard alternate. Ya, yeah, betul. Alternate alternate ABCD. Thank you so much Tuan Ozani. Okay. Alright, yang keempat kita panggil sebagai 5-0 pattern. So 5-0 pattern dia ada 2 types juga, and 4 irregular points sebenarnya bukan 5 maafkan saya. Dan last kali dia ada pattern harmonic head and shoulder. Okay, saya nak tanya, korang familiar tak dengan dekat pattern apa ni, head and shoulder? Familiar tak? Familiar tak dekat pattern head and shoulder? Familiar Okay, ada yang cakap familiar. Masa kita plot, okay, tak apa yang newbie, it's okay. Slowly, belajar, it's okay. Boleh slowly, trust the process, okay. Alright, so head and shoulder ni, satu chart pattern lah yang kita plot. Okay, yang kita plot and so on. Tapi dia tak bagi kita apa? Dia tak bagi kita target lah, senang cerita dia tak bagi kita target. Itu pun selain daripada X to X lah. Tapi untuk harmonic punya head and shoulder ni, dia ada target tau yang dia berikan. Okay, ni yang kita maksudkan. Dia gunakan mathematical dan ratios approach. Alright, so ini adalah ke-5 pattern harmonic. Okay, so far okay? So far sampai sini okay tak? Korang ada rasa macam korang rasa macam okay, perlu lebih lagi, nak belajar lebih lagi? Okay, so far
Alright. Nak belajar lebih lagi Tak berapa nampak sinar. Okey, tak apa. Kita akan tengok lepas ni, right? Nak lebih. Okey, thank you so much Tuan Khairul. Okey. Alright. Sebelum saya nak tunjukkan dalam bahagian chart So, saya nak tunjukkan apa kelebihan pattern harmonik ni sebenarnya, teknik harmonik. Okey. Yang pertama adalah dia memberi kita keputusan untuk cut loss short Okey. And yang kedua, sharp entry dan let the profit run. Okay, sebab untuk pengetahuan korang sebenarnya, dalam trading saya sebut trading bukan investing Dalam trading ni sangat penting untuk kita jaga money management. So, untuk kita jaga money management, sangat penting untuk kita ada trading plan. Siapa boleh share? Apa tu trading plan? Okay, untuk yang newbie bagus korang belajar benda ni awal-awal. Okay, so trading plan ni adalah di mana kita nak beli. Yang pertama, di mana kita nak beli. Yang kedua, di mana kita nak take profit. Maksudnya kita beli dekat harga murah, kita jual dekat harga mahal lah kan. Tapi di mana? Okay, dan itu yang kedua. Okay, yang ketiga pula adalah sekiranya strategi kita tak menjadi, apa backup plan kita? Di mana cut loss decision kita? Okay, so itu adalah trading plan. So ketiga-tiga benda ni sangat memainkan peranan yang penting. So ingat cakap saya, yang newbie lagi, trading plan sangat penting. Alright? So itu yang pertama. Yang kedua pula adalah dia memberi kita jangkaan perubahan harga lebih awal sebelum benda tu berlaku. Okay, yang ini korang dapat faham tak? So dia senang cerita macam ni lah. So maksud dia, saya nak share, boleh tak saya share sikit? Boleh tak? Saya nak share ada dua benda penting ni. Sama macam Fibo. Ya betul, dia sama macam Fibo. Okay, saya nak share dua benda penting ni. Ada nak ke? Nak. Dia tak ada dalam slide Saya tak planning nak share benda ni. Tapi tiba-tiba terlintas di kepala saya. So, saya nak share dekat korang. Okay, boleh Alright. So, untuk strategi trading ni, okay, di dalam technical analysis So, untuk strategi trading ni ada dua. Fundamental analysis dan juga tak apa, saya akan tunjukkan chart nanti. Sabar Okay, yang pertama adalah fundamental analysis dan yang kedua adalah technical analysis. Okay, so untuk technical analysis dia ada dua pecahan. Yang pertama adalah objektif and then yang kedua adalah subjektif. So untuk objektif ni lebih kepada benda-benda yang dia kena bergerak dahulu baru kita dapat baca strategi itu. Okay, contoh dia macam, kita bagi satu contoh lah Contoh dia RSI, contoh. So untuk RSI, maksud dia untuk RSI, contoh kan, oscillator lah. Apa yang korang biasa gunakan? MACD ke, contoh kan. Moving average lah kan. Okay. So maksud dia, harga tu dia kena bergerak dahulu. Contoh, daripada 5%, kita gunakan apa? Moving average lah kan. Kita gunakan apa? Golden cross. So harga kena bergerak dulu, baru kita dapat buat keputusan. Okay. So itu untuk objektif. Dan yang kedua pula adalah subjektif. So subjektif ni adalah benda yang belum berlaku lagi. So maksudnya kita predict masa hadapan. Alright? So itu untuk tentang tadilah. Okay? And then yang ketiga adalah untuk mengelakkan kita daripada fear of missing out sebelum membeli. Yang keempat, membantu buat keputusan trading plan dengan lebih sistematik sebelum harga bergerak. Yes, betul. FOMO. FOMO sangat berbahaya. So ramai orang ada masalah ni. Dia FOMO. Okay. And then lepas tu dia membantu kita buat keputusan tangkap pisau dengan cara systematic. Instead of kita main agak-agak, dia ada targeted cara kita nak target lah. Saya akan tunjukkan nanti. And then yang keenam adalah membantu mengawal emosi di dalam trading. Okay, kadang-kadang ada orang kata dia nak naik benda tu, tapi macam kita gunakan harmonik kan contoh. So kita akan tunggu dulu. Kita nampak pattern ni nak jatuh lagi. Okay, so bila dia nak jatuh lagi, memang kita punya macam, aku akan stay away from the market. Kau nak beli, belilah. Okay, kau beli suka hati kau. Aku jenis yang aku nak chill. Contoh kan. Okay, mungkin ada orang jenis macam tu kan, nak chill. So, sangat sesuai gunakan harmonik. Okay, tapi saya nak bagi tahu, fokus kita pada malam ni adalah M pattern. Okay, so M dengan W ni adalah, senang cerita, M dengan W ni adalah pattern yang kita panggil sebagai pattern reversal. Harmonik ni dia sama macam chart pattern yang bahagian reversal lah. Sebab kita nak target reversal point sebenarnya dekat dalam tu. Okay. So 4K. Okay, alright. So malam ni kita nak fokus dekat bahagian bad pattern. So untuk pengetahuan korang, bad pattern ni sangat banyak kali berlaku dekat dalam market.
Okay, bad pattern. Sangat. Soalan selalu jumpa, counter ni boleh beli. Normal lah tu tuan. Okay, saya dulu pun awal-awal dulu saya trade. Ya Allah, jahil gila saya. Sangat jahil. Okay, alright. Tunjukkan Right. So, M bad pattern ni, okay, inilah contoh dia. Okay, korang perasan tak masa korang tengok dekat dalam bahagian chart kan? Korang tengok, ini number apa Ini number apa? Ini number apa? Ini number apa Kenapa dia ada, setiap section ada number? Pernah tak bermain di fikiran korang persoalan tu? Okay, malam ni insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk sampaikan dengan bahasa yang super mudah supaya korang, dekat ni. Saya akan cuba sampaikan dengan bahasa yang paling mudah. Puan Rohana, thank you so much sebab join sesi kita. Okay. Alright. Okay, so untuk tentang bad, kenapa dia bad? Okay, kenapa dia bad pattern? Okay, saya tak tunjukkan saya cuma bagi tahu je benda simple. Kenapa dia bad pattern? Untuk kita menentukan dia ni untuk M pattern MW pattern, nampak tak tadi dekat bahagian ni? MW pattern nombor 2 ni. Okay, nombor 2 ni dia ada 6 classification. Okay. Salah satu classification dia adalah bad. Okay, macam mana kita nak tahu macam mana kita nak tahu dia ni bad pattern ke ataupun apa? Okay. So saya nak bagi tahu satu kronologi. Okay, kronologi movement market korang bayangkan je lah yang dekat dalam ni adalah movement price ataupun dekat dalam graf tu pergerakan harga. Okay. Pattern ni kita panggil sebagai XABCD. Okay, bermula daripada ni X pergi A, right? X pergi A. Lepas tu daripada A ni dia akan jatuh pergi B, betul? Okay, semasa X pergi A, okay, point B ni dia mesti di dalam number Fibo ni lah, okay? So untuk harmonik ni dia sangat berkait rapat dengan Fibonacci. Okay, sebab harmonik tu sendiri adalah Fibonacci numbers. Itulah maksud saya tadi. Okay, kenapa Scott Kani dia modernkan benda ni sebab dia masukkan mathematical approach, okay, dengan ratios. So ini maksud saya. Masa pergerakan dia pergi kat B, leg ni, leg X pergi A kita panggil, dia mestilah di dalam lingkungan 38.2 sehingga 61.8. Okay, lepas tu dia naik ke X, A, B, dia pergi C pula. Semasa dia pergi dekat bahagian C, okay, nombor yang ada di antara A dengan C ni, dia mesti di dalam lingkungan 38.2 sehingga 88.6. Okay, siapa yang study Fibonacci dekat dalam ni, dia tahu number Fibonacci 88.6 ni. Siapa yang dia tak belajar Fibonacci dengan lebih mendalam, saya nak bagi tahu 88.6 ni adalah a part of number di dalam Fibonacci. So number ni kita dapatkan daripada geometrical numbers. Okay, dekat dalam korang punya default memang tak ada 88.6 ni. Tapi dalam harmonik kita gunakan 88.6 ni. Okay. Lepas tu, masa kita plot benda ni, ini dah confirm. Kan syarat bad pattern. Okay, bad pattern. Syarat bad pattern ni kita plot dia 38.2 sehingga 61.8. Okay, awal-awal kan aku plot. Lepas tu, dekat atas ni pun dia dalam lingkungan ni. Okay, aku dah macam, okay, ni dah confirm bad ni. So bad kita tarik sehingga mana? Point D ni. Ni kita tarik sehingga 88.6 punya number Fibonacci. Okay. Alright. So far okay tak? Nak saya tunjukkan dekat dalam slide tak? Sorry, slide pula. Dekat dalam mana ni? Maafkan saya Blur lagi, sekejap. Nak saya tunjukkan dekat dalam bahagian mana ni? Dalam chart. Dalam chart, dalam slide pula Maafkan saya. Nah alright. Okay. Sebelum kita go through dekat dalam chart ataupun graph, saya nak tunjukkan sebenarnya case study untuk harmonik ni. Okay. So maksud dia dekat dalam ni, M pattern ni ataupun bad pattern ni. Alright. So point D ni adalah di mana kita target yang price dia akan reverse naik ke atas. Okay. Ini adalah point dia. So maksud dia masa kita plot benda ni, dia wajib confirmation dia lah, senang cerita confirmation dia bila dia dah break point B ni. Masa harga dia jatuh dekat point B ni, bawah ni, so itu yang kita cakap, okay, aku tunggulah. Masa kita nampak harga ni kan, aku tunggulah buy kat bawah. Tak apa, saya akan tunjukkan nanti. Dan syarat point C pula,
Point C tidak boleh melebihi point A. So itu syarat di dalam harmonik. Alright? Okay, saya nak tunjukkan case study dulu. So ini untuk KLCI So ini adalah study kita yang before. Ini adalah study yang sebelum ni. Study kita sebelum ni, kita dah plot siap-siap, kita nampak pattern bed dekat dalam ni. Okay, kita nampak pattern bed dekat dalam ni. Ini belum terjadi Kita nampak, okay. So kita nampak, okay. So maksud dia kita expect yang mungkin price akan reverse di area level D ni lah. So maksud dia di dalam lingkungan price range point D itulah. Masa kita plot Fibo pula, kita nampak price dalam lingkungan 1478. So ini untuk KLCI, masa tu kita target price memang akan jatuh. Kita nampak, okay, aku rasa price akan jatuh ni. Masa tu juga orang yang kita panggil orang ni, dia tak faham lah. Okay, dia tak faham tentang harmonik ni lah, senang cerita kan. Dia tak faham. So, ini before. So, ini after. Apa yang berlaku? Tapi lama lah lama gila. Kita plot benda ni daripada bila lagi? Lama lah. Okay, apa yang berlaku? KLCI sekarang dia betul-betul berlaku, dia jatuh dekat area point B ni. Okay, dekat point B ni. So ini untuk case study 1. Kita tengok case study 2 pula. Okay, so ini untuk data prep So untuk data prep pun ada bad pattern. Okay, ada bad pattern. Yang saya plot tadi, ingat tak? Okay. Dekat sini area 38.2 sehingga 88.6. 61.8. Sini pun sama tadi, 38.2 sampai 88.6. Bawah ni sehingga 26.18, bawah dekat 88.6. So ini benda yang kita study sebelum benda ni berlaku Ini benda yang belum berlaku. Belum berlaku lagi. Lepas tu kita tengok apa yang berlaku lepas tu. Tengok apa yang jadi. Masa ni kita nak bagi tahu, kita nak masuk dekat area bawah. Tak apa, saya akan tunjukkan nanti. Kita nak cuba take profit di area atas ni. Apa yang berlaku? Dia touch cun-cun dekat area bawah ni level 97.5 dan dia kena dekat kita punya targeted price yang kedua. Okay, so ini untuk data prep. Data prep masa ni tak sampai 2 minggu Turun M jauh baru touch. Betul? Okay, so ini case study ketiga. Ini untuk Supermax. Saya ingat masa ni, ada orang cakap dekat saya. Okay, fundamental untuk Supermax ni bagus kot. Kenapa ada orang target? Macam mana Tuan Zaf boleh target sampai 4 ringgit 20 sen? Masa tu dia kata dalam hati lah. Dia kata saya gila. Dia kata dalam hati. Tapi tak apalah, saya anggap dia tak faham benda ni So apa yang berlaku? Betul-betul berlaku. Kita expect dia akan reverse dekat area level ni. Apa yang berlaku? Dia reverse dekat area level ni. Nampak tak? Okay, so ini case study yang ketiga. Alright? Okay, so jom kita nak tengok dulu. Turun M jauh baru touch. Okay, dia pergi dekat point D Tak apa, saya akan tunjukkan dekat dalam screen Sekejap Saya akan tunjukkan dekat dalam mana ni? Dekat dalam chart Sekejap. Okay, dapat nampak tak skrin saya? Okay, sorry. Maafkan saya Alright, kita tengok dekat skrin. Saya nak bagi korang satu case study. Alright. Okay, saya tunjukkan Jangan risau. Alright. Okay, so ini saya nak tunjukkan tadi dekat dalam KLCI dulu. KLCI, apa yang kita dapat nampak dekat KLCI? Screen tak full. Dah full saya dah nampak Okay, kejap saya lupa tutup lah. Saya gunakan apa ni, indikator harmonik. Senang sikit, saya malas dan upload, penat. Siapa yang pernah join saya punya live sebelum ni? Setiap malam kita lukis status chat kan? Penat, serius penat. Okay. Abu. Screen blur. Okay, kejap Sangat kabur. Okay, kejap. Saya reset Okay. Okay tak so far? Resolution Okay, tak apa saya pindahkan kejap. Kenapa tak nampak Okay, tak apalah. Saya akan tunjukkan je dulu. Okay, alright. Masa ni, okay, kita ambil contoh. Masa pergerakan market ni jadi macam ni, kita ambil satu case tadi lah. Saya gunakan weekly sebab kita nak kecilkan chart since korang tak nampak. Okay.
Okey ke? Okey dah, okey dah. Right, dah okey. Thank you so much Selalu saya share video. Allahu Akbar. Okey, right. Kita teruskan. Okey, masa ni apa yang berlaku? Okey. So kita andaikanlah masa ni. Masa ni price kita cuba replay. Cuba replay. Masa ni harga naik kan? Kita nampak pun harga memang naik. Okey. Dia ada pattern lain lagi lah, tapi saya nak tunjukkan dekat bad pattern ni Okay, kejap sebelum saya tunjukkan dekat dalam chart, saya nak tunjukkan movement dia dulu. Sekejap. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak plot. So movement dia tadi kan, X pergi A, pergi B, pergi C, pergi D. Okay, so ini adalah movement dia. Okay, ini adalah movement dia. Right, so ini cara kita nak plot. X pergi A, B, C pergi D. Okay, saya akan tunjukkan dekat dalam chart. Okay, masa ni, kita dapat nampak contohlah kita nampak dia naik kan. Dia naik. Okay, alright. Kita cuba tengok sekejap apa yang berlaku masa ni. Alright. Okay. Alright, okay. Ingat tak movement dia kena ada 5 points kan? Dia kena ada 5 points. Mana dah? Mana dah saya punya start tadi? Okay. Dia kena ada 5 points kan? Kan, dia kena macam ni. Betul? So, apa yang kita nampak masa ni? Okay, apa yang kita nampak masa ni? Saya gunakan daily maafkan saya. Apa yang kita nampak masa ni adalah dia ada form satu pattern ni. Pattern bat So, kita plot. Sorry. Sekejap Right. So ini yang kita nampak masa ni. So target price kita lebih kurang dalam area ni 88.6. Mana tadi? 88.6. So ini target price kita. Okay, right. Ingatan tadi bad pattern. Dah tulis ke? Bad pattern dia mesti dalam lingkungan 38.2 sehingga 61.8. Okay, 61.8. Ingat tak tadi? Point A, B hingga ke C. Di sini 61.2 kan? Rules dia kata apa? Rules dia kata 38.2 sehingga 88.6. And then lepas tu, masa kita plot benda ni, kita dah tahu dah. Macam mana kita nak tentukan point D? D, kita akan tengok daripada point ni. Ini dah cukup syarat. Ini dah cukup syarat. Then, kita akan tarik D ni sampai 88.6. Okay, so bermaksud di sinilah kita target di mana price akan reverse. Okay, so ini maksud dia. Kita target. Okay, kita cuba tengok replay dulu. Benda yang dah jadi saya tunjukkan dekat korang. Kita cuba tengok apa yang berlaku. Right? So untuk KLCI, masa ni ini yang kita expect. Okay, kita takut yang market akan jatuh. So tengok apa yang berlaku. Dia betul-betul jatuh ke bawah. And then dia betul-betul apa yang kita nampak pun dia reverse lah. Tapi dia tak confirm lagi. Sebab dalam harmonik ni dia ada banyak terms Kita nak tunggu tiba lagi. Kita nak tunggu TPB, warning sign and so on. So orang kata dia ada banyak benda lagi kalau belajar. Kalau kita nak share malam ni memang tak sempat. Tapi saya akan tunjukkan benda basic saja. Right? Dia benda yang advance lah di dalam harmonik ni juga. Tapi saya nak tunjukkan dekat korang dulu. Okay. So ini sebagai contoh. So untuk KLCI ni dia tak jadi lagi lah. Senang cerita Dia tak jadi lagi. So kita tunggulah nanti. Adakah dia boleh reverse ataupun tidak. Alright. So ini untuk KLCI. So next saya nak tengok dekat dalam. Tunjukkan korang dekat data prep Okay. Data prep ni yang best dia. Korang tahu tak? Okay. Dua pattern dia berlaku dua kali. Okay. Dia dua kali dia berlaku. Okay. Katakan masa ni kan. Okay. Saya padam dulu. Okay. Apa yang kita nampak masa ni. Tekanlah Masa ni price dah naik dah ni. Masa tu kita pun rasa macam cuak kan. Kita rasa macam okay. Masa ni harga naik. Nak beli ke tak? Nak beli ke tak? Bahaya ni. Bahaya. Serius bahaya. Bahaya. Serius bahaya. Okay. Sekejap. Okay. Masa ni. Kalau kita kecilkan time frame masa ni. Dekat hourly Kalau saya gunakan hourly punya time frame masa ni. Apa yang saya nampak? Okay. Apa yang saya nampak? Dia form satu pattern yang kita panggil sebagai pattern bat juga. Kenapa saya katakan dia pattern bat?
Okay, kenapa saya katakan dia pattern bad? Sebab ingat tak tadi, dia punya rules pattern ni adalah daripada saya cuba share screen dekat ni dulu, sekejap. Ingat tak tadi, rules dia kata apa? Okay, dia mesti berada dalam lingkungan 38.2 sehingga 61.8. Okay, 61.8. So kalau kita tengok semula dekat dalam ni, kalau kita lihat semula, okay, ini yang kita nampak ini yang kita nampak. Dia dalam lingkungan 42.9. Masa ni kita ingat kita target market, masa ni price kita target dia naik sampai level ni. Sekejap. Dia naik maksimum pun sampai level ni lah. Ini yang kita target masa tu. So apa yang kita expect sebenarnya, point D ni adalah point reversal. Okay. Tadi saya cakap point D ni adalah point reversal kan. Tengok dekat D ni. Kan pattern bad. Itulah saya tarik sampai 88.6. Okay, 88.8. 88.6 sebenarnya. Okay. Dia kalau kita nak, dia lebih kurang dia dekat. Okay. So maksud dia masa ni kita expect yang price akan jatuh sehingga level 88.6 dekat area level ni. So maksud dia kita nak cuba masuk di area level RM7.5. Masa ni lah kita nampak dia nak jatuh. Okay. So ini maksud dia sebenarnya untuk harmonic pattern. So apa yang berlaku? Jom kita tengok. Betul ke tak dia berlaku? Kalau kita nampak pun sebenarnya, cuba replay sekejap Okay. Right. Nampak? Okay. Tak lagi. Tak lagi. Masih lag lagi. Lag dulu. Sekejap Sekejap. Saya rasa saya... okay tak. Sekejap Saya tunjukkan dekat korang dulu. Okay. So maksud dia dekat level ni, bawah ni lah yang kita akan gunakan sebagai level cut loss kita. Maksud dia, dia dah bagi kita siap-siap dah untuk harmonic pattern ni. Kita nak masuk dekat mana, kita nak take profit dekat mana, dan kita nak cut loss dekat area mana kalau dia tak menjadi. So kita tengok replay Okay. Apa yang berlaku? Dia jatuh kan? Tapi dia rebound semula lah. Tak sampai pun masa ni. Masa tu kalau trader harmonic dia kata macam, alamak aku terlepas lah. Serius aku terlepas. Okay. So mungkin tak apalah. Aku akan monitorkan je. Mungkin dia akan berlaku. Tapi kalau kita nampak pun dia tak pergi kan dekat level ni. RM1.75. Masa tu kita plan kita nak masukkan level ni. Okay. Kita tengok apa yang berlaku. Right. Cut loss kita dekat level ni. 68.5. Tengok apa yang jadi lepas tu. Okay. Dia almost pergi dekat targeted price kita yang kedua. So korang bayangkan, tengok. Contohlah contoh. Contohlah kalau korang gunakan benda ni buta-buta je lah. Tak gunakan TPB ataupun terminal price bar dalam harmonic pattern. Korang tak gunakan benda ni, katakan korang buta-buta masuk dekat RM1.75 lah. Contoh macam lah. Contoh masuk buta-buta lah. Masuk dekat level ni lah contoh kan. Dekat level ni, level ni dia jatuh. Cut loss kita dekat 68.5, betul? Betul? Lepas tu kita tengok lowest point dia. Dekat mana? Sekejap Kita tengok lowest point dia. Pergi dekat level mana? Lowest point dia dekat 0.725. Okay. Cut loss decision kita dekat 68.5 sen. Cut loss, price dia jatuh sampai 72.5. Ni tengok kan. Dia dah jatuh sampai level ni. Lepas tu dia almost nak kena dekat TP kedua. So macam mana? Okay, so ini maksud dia sebenarnya. Dalam harmonik, kita nak cuba tangkap retracement tu. Kita panggil retracement ataupun tangkap pisau lah. Okay, kita nak cuba buy on dip. Boleh fokus nak BOD. Betul Tuan Izzuan. So itu yang kita gunakan dalam harmonik. Okay, so untuk harmonik dia ada juga cara kita nak buy on breakout. Okay, yang kita panggil sebagai BAM lah. Okay, BAM ataupun RSI BAM lah. Okay, alright. So ini untuk data prep. How to plot the red line. Okay, tak apa saya tunjukkan last. Saya nak tunjukkan dekat dalam Supermax. Okay, untuk Supermax. Saya nak tunjukkan benda ni kat korang. Untuk Supermax, ini yang kita lihat sebelum ni. Cara kita nak plot. Okay, untuk kita plot pattern ni sebenarnya, kita kena ambil daripada, kita panggil sebagai apa ni?
kita boleh gunakan daripada lower low ataupun kita boleh gunakan dekat lower high. Okay, lower low ataupun lower high. Kejap saya share screen. Okay, tak apalah. Okay, kita ada tinggal 10 minit lagi. Sekejap saya nak tunjukkan dekat korang. Okay, dia daripada lower low. Okay, korang plot dia, korang tulis dia benda ni. Okay, untuk kita plot point X, kita kena plot daripada, sebab masalah trader ni sebenarnya dia nak plot point X tu. Kita kena plot daripada point, daripada lower low ataupun lower high lah. Okay, lepas tu kita nak tarik sehingga ke higher high ataupun higher low. Okay, most of the time kita akan tarik sampai higher high lah. Okay, lepas tu kita akan plot sehingga dia punya new low sehingga ke bawah. Okay, kita tengok Supermax. Supermax apa yang berlaku? Masa ni ini yang kita target Masa ni kita target level ni. Alright, mana replay? Kita target masa tu dekat level ni. Alright, so ini yang kita nampak. Masa ni kita plot, kita dapat nampak yang, okay, aku firm lah yang aku nampak pattern bad. So aku expect mungkin price, aku tahu lah ni, memang aku nampak memang price dia akan jatuh ni sampai level ni. Serius dia akan jatuh sampai level ni. Time tu lah kita nampak So kita akan cuba masuk di area level point D lah, senang cerita. Okay, kita akan masuk dekat point D. Kalau saya cakap, harmonic pattern ni memang dia agak complicated. Okay, kalau kita nak belajar dalam sehari memang pening kepala sedikit lah. Okay, kejap Kenapa di reverse? Okay, tak apa. Alright. Okay, kejap. Okay. Alright, so maksud dia masa ni price kita expect yang price kemungkinan dia ada potential untuk jatuh sehingga level RM4.42.5. Okay, so kita tengok replay. Masa ni contohlah price dekat RM9 kan, fundamental kuat. Kenapa pula tuan kata dia nak jatuh? Okay, kita tengok apa yang berlaku. Okay, alright, apa yang berlaku? Okay, kita tengok sehingga kini price dia dah touch dekat RM3, tak silap saya So maksudnya masa kita plot benda ni jadi macam ni, kita expect dia akan reverse dekat area level ni. Alright. So apa yang kita dapat nampak pun dia betul-betul reverse. Lepas tu baru dia jatuh ke bawah. Okay. Alright. So itu sebagai contoh dekat dalam macam ni kita nak gunakan. Okay. Saya nak teruskan dekat dalam bahagian slide. Nanti untuk session Q&A kita akan teruskan. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. So untuk case study lah. Okay. So untuk case study untuk benda ni sebenarnya saya nak share sikit lah tentang masalah trader masalah trader sebenarnya. Masalah trader yang selalu berlaku. Okay tuan kalau okay tak apa nanti saya akan jawab Alright. So far untuk harmonik tu ada korang rasa macam ada pening-pening sikit tak? Adakah saya terlalu laju? Terlalu laju Ada. Saya akan explain dekat Q&A dengan lebih detail sedikit nanti Saya nak kejar dekat bahagian ni dulu, dekat bahagian ni. Tak apa, saya akan explain dekat dalam Q&A nanti, jangan risau. Saya terpaksa laju sebab masa kita tak cukup, maafkan saya Alright. Okay, saya nak share sedikit lah tentang masalah trader sebenarnya So, masalah trader yang sering berlaku adalah FOMO, Fear of Missing Out. Okay, dia selalu terkejar-kejar harga. Kadang-kadang bila harga dah naik, terus dia nak beli je terus. Okay, yang pertama. Yang kedua, dia tak tahu bagaimana nak tangkap pisau ataupun nak membuat sharp entry. So untuk harmonik ni adalah salah satu strategi macam mana kita nak buat sharp entry. Okay, untuk harmonik ni dia membantu kita kurangkan risiko tu. Okay. Alright, so yang ketiga, tak faham apa maksud cut loss short and let the profit run. Okay, indikator harmonik ni ada dalam platform ke tuan? Okay, nanti saya tunjukkan Okay, untuk cut loss short ni maksud dia dalam harmonik ni kita sangat pentingkan money management ataupun trading plan sebab harmonik itself, pattern harmonik tu sendiri dah ada pattern, dalam harmonik tu sendiri dia dah bagi kita, maksud dia dah bagi kita cara lah sebenarnya, cara kita nak masuk, nak keluar dekat mana, nak
take profit dekat mana. So dia bagi ketiga-tiga decision ni. Okay, yang keempat, masalah trader yang seterusnya adalah dia ikut keputusan orang lain tanpa membuat analisis sebelum beli dan jual. Perasan tak benda ni? Siapa yang selalu buat benda ni? Siapa yang selalu buat benda ni? Saya mengaku. Saya dulu buat benda ni. Okay, ikut-ikut orang. Orang kata itu boleh naik, saya follow. Itu boleh naik, saya follow. Bila masuk, beli dekat 5%, jatuh pula pergi 2%. Saya. Masa tu saya follow ada seorang ni. Okay, dia merupakan saya punya penasihat lah, okay, bukan penasihat saya. So alhamdulillah saya sekarang dah ada penasihat yang betul. Alhamdulillah saya dapat banyak lah improve, okay. Alright. Dan yang kelima adalah masalah trader yang lain adalah dia ada masalah nak kawal risiko di dalam trading. Okay, dia ada masalah nak kawal risiko. Kadang-kadang apa yang berlaku, okay, dia tak faham, dia tak tahu trading plan ni apa. Dia tak tahu apa nak buat. Okay, masa dia beli, tiba-tiba jatuh, dia rasa macam, oh, korang perasan kan benda ni, jatuh, belilah lagi, beli lagi kalau jatuh, beli jatuh lagi. Itu dah salah sebenarnya. Bayangkan korang beli dekat 5% contoh, beli 5% lah contoh kan, beli 5%, jatuh 2%, beli 2%, kita panggil average down lah, jatuh lagi, beli lagi. Okay, untuk average down ni sangat, ini kita daripada saya mungkin kita ada berbeza pendapat, so kita agree to disagree je lah. Alright. So, bayangkan, takkan kita nak top up sampai habis duit? Apa jadi kalau dia jadi macam tadi counter Supermax tu? Kan? So, that's why kita pentingkan kawal risiko tu. Kalau nak average down, boleh, ada cara dia. Okay? Untuk kita langgar trading plan, ada cara dia. Jangan buat macam tu. Right? Ini yang kelima. Dan yang keenam, dia beranggapan strategi ni, strategi yang dia gunakan di dalam trading, dia nak gunakan Ichimoku Kinko-hyo ke, dia nak gunakan apa lagi, macam-macam kan, method ke, Elliott Wave ke, dia nak gunakan apa, macam-macam semua benda. Dalam kepala dia, oh Elliott Wave ni hebat, harmonic ni hebat lah, apa gun ni hebat gila, MACD hebat gila, Golden Cross hebat gila. Okay, dia anggap semua benda tu confirm profit. Dan paling bahaya sebenarnya bila kalau kita jumpa orang yang bagi kita promise return lah, okay? Tolong hati-hati. Kalau jumpa je, bagi tahu korang, confirm profit, okay? Pergi report dorang dekat Security Commission, Sebab Security Commission kata tak boleh. Bukan saya memandai-mandai. Alright, Tuan Mustafa? Okay, right, thank you so much. So, sangat penting untuk kita jaga trading plan. Sebelum kita nak habiskan dekat bahagian slide, sebelum kita masuk dekat dalam bahagian apa ni? Q&A, saya nak tunjukkan dekat korang satu video dulu Saya nak tunjukkan korang dekat satu video dulu. Yang ni saya kena optimize Alright, sekejap. Mana dah butang play tu? Okay. Alright. Apa yang korang dapat belajar dekat dalam video tadi tu? Okay, apa yang korang dapat belajar? Siapa yang faham apa maksud yang saya cuba nak sampaikan dekat dalam video tadi tu? Okay. Jangan harapkan tua. Tak faham? Okay. Jangan harapkan tua. Risiko, tangkap pisau, risiko. Tak berapa nak faham. Luck, betul. Maksudnya tadi the chance that you will be this lucky. Tadi kereta tu jalan kan. Tiba-tiba tayar dia keluar. Jatuh, keluar. Tiba-tiba tercabutlah tayar tu kan. Tayar jatuh. Tiba-tiba dia pum-pam. Tiba-tiba penghujung dia, tayar dia tu masuk semula dekat kereta tu. Agak-agak lah benda tu logik tak? Logik tak benda tu? Mungkin logik, tapi chances dia mungkin 0.0001%. Okay? So itu risiko dia. So samalah juga dekat dalam trading. Kita nak bagi tahu. Sebab dalam trading ni kita tak expect apa yang boleh berlaku bila-bila masa dekat dalam market. So penting sebenarnya untuk kita jaga trading plan. Sekejap.
So penting sebenarnya untuk kita jaga trading plan. Sebab trading plan adalah mother of everything. Untuk kita trading plan adalah mother of everything lah. Semua benda lah orang kata. So sangat penting sebenarnya untuk kita jaga trading plan. Dia umpama macam ni lah. Dia umpama macam ni. Saya nak sampaikan kejap. Contohnya, korang ada duit banyak Korang ada duit banyak. Lepas tu korang nak buat rumah. Buat rumah di tepi pantai. Apa risiko dia kalau korang buat rumah di tepi pantai? Ada yang boleh share tak? Apa risiko dia buat rumah di tepi pantai? Tsunami. Betul? Bah. Betul? Okey, bah kalau kau bukan banjir, bah tu banjir, dia lambung ombak. Betul. Karat. Yes. Itu risiko dia. Tapi korang nak juga letak rumah, buat rumah di tepi pantai. Kalau korang buat juga rumah di tepi pantai tu, let's say, korang nak juga. And then mungkin korang rasa mungkin ada ombak besar. So, apa yang korang akan buat? Okay, kalau ada ombak besar, at least orang kata rumah korang tu selamat. Apa yang korang akan buat? Benteng, tembok. Yes, betul. Pakai pelampung. Okay, tembok. Alright? So, bila ada ombak tu, let's say korang buat rumah. Okay, saya share lah ke dalam screen. Okay. Ada yang pening lagi ni. Tak apa, saya tunjukkan. Okay, katakan sekarang korang ada rumah. Ni pantai Ni pantai. Contoh, ni pantai. Ni korang nak buat rumah. Okay, ini rumah korang. Contoh. So, apa risiko tadi? Risiko dia apa? Ombak. Macam-macam lah lagi. Okay. Tapi korang nak juga buat. So, apa yang korang buat? Korang buat benteng. Betul? Agak-agak. Okay. Agak-agak. Wall lah. Okay. Wall. Agak-agak. Kalau dia di lambung ombak sekalipun, rumah korang akan run up tak? Probability dia untuk run up ada tak? Mungkin ada kerosakan. Betul, kurang. So itulah juga, betul, run up sikit mungkin. Low risk. Rugilah tak buat low tempat laut. Bukanlah, maksud saya mungkin kita akan tinggikan sedikit. Okay? Mungkin kita akan tinggikan sedikit. Alright? Dia sama macam cerita ni lah. Apa ni? Singapura dilanggar todak. Alright? So itulah maksud dia sebenarnya. Okay, itulah maksud dia. So dalam trading ni sangat penting untuk kita jaga capital. Thank you so much Tuan Khairul. Sangat penting untuk kita jaga capital. So benteng tu adalah kita punya cut loss. So kalau tak menjadi benda tu, kita cut loss awal, rumah kita selamat. Rumah tu represent duit kita. Duit kita selamat, agak-agak lepas tu kita masih boleh trade tak? Contoh kita ada 100,000, kita cut loss mungkin berapa? 20,000 je. Ada tinggal 80,000. 80,000 ni agak-agak masuk dekat tempat lain. Ada harapan lagi tak? Masih boleh trade. Betul. Okay, tapi realiti dia apa yang berlaku? Okay, yang berlaku adalah orang tak cut loss sampai 80%. Okay, itu realiti dia. So bagi saya sebenarnya kalau ramai orang dapat mampu untuk cut loss short, okay, keluar cepat and so on, insyaAllah market kita akan healthy macam market dekat US. Korang tahu kan market US macam mana? Macam mana market US? Laju tak movement dia? Market New York Stock Exchange, laju tak? Laju. Sebab dekat US, okay, boleh dikatakan trader yang gunakan technical analysis, boleh dikatakan majority, sangat majority dekat sana. Kita boleh katakan dalam 80% orang menggunakan technical. Even korang pergi IFTA, of course lah IFTA kan, technical analyst. Okay. So dekat IFTA pun boleh dikatakan majority memang daripada US dia punya speaker. Okay, jatuh pelaju juga. That's why pentingnya ada tempo. Alright, so okay, last saya nak share. Ada satu quotes saya nak share. Kita dah shoot masa terlebih sedikit. Okay, alright, saya nak share satu quotes. Okay, setiap kejayaan ni dia bermula daripada langkah pertama. Okay, so maksud dia apa yang korang belajar ni mungkin tak cukup lagi. It's okay. Okay, kita ada dekat
Nanti korang ada kontak apa semua benda, it's okay, boleh bertanya, insyaAllah kita akan cuba reply. Sekarang ni pun saya more into business development, so mungkin saya akan lambat sedikit reply, mungkin kalau yang saya tak reply saya minta maaf juga, right? Tolong at least jaga korang punya mindset and so on, tolong jaga. Sebab kadang-kadang bila kita dah habis belajar ni, yang saya perasan ni, ramai orang bila dia dah habis belajar je dia akan terus tinggalkan. Ini bahaya. Sebab kita nak bagi tahu saya nak share satu benda. Okay, saya nak share satu benda. Kita ni adult learning process ni, okay, dia ada 70, 20 dan 10 70, 20, 10. 10 tu adalah benda yang kita belajar daripada session. So maksudnya benda yang korang belajar malam ni 10% je korang akan dapat. 20% adalah idea yang lebih besar daripada apa yang korang belajar. Maksud dia masa Q&A nanti korang akan dapat lagi 20% tu. And then another 70% adalah daripada kita punya practice. So practice makes you even better daripada you punya previous performance. So jangan takut untuk mulakan langkah pertama. Kalau rasa susah, it's okay. Cari penasihat yang betul. Belajar, cari mentor. Belajar betul-betul benda ni. Alright, belajar betul-betul. It's okay. Mulakan dulu. Salah, it's okay. Mungkin kalau korang rasa malu nak share, mungkin korang stay dengan orang yang salah. Sebab gelakkan korang, sebab benda tu salah. Okay, cari orang yang betul. Kalau korang buat salah, dia akan betulkan benda tu. Alright, so saya nak bagikan korang tentang further reading reference saya. Alright, korang boleh check dekat Profits in the Stock Market, HM Gatli, dan The Harmonic Trader daripada Harmonic Trader Press. So Harmonic Trader Press ni adalah daripada Scott Kani. Alright, screenshot boleh tak screenshot cepat? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alright. So thank you so much semua. Okay, so saya harap perkongsian saya pada malam ni memberi korang sedikit idea lah tentang harmonik ni. Sebab bukan apa, sebelum ni orang dia tak nak tengok harmonik ni sebab mungkin dia tak faham. So at least malam ni dia dah faham lah. Okay, so kalau korang nak pergi dekat Facebook page, kita orang ada dekat Lami Academy. Untuk Telegram, korang boleh buka dekat apa ni, saya punya Telegram lah ataupun Twitter handle dekat Zafri Azizan, dan website kita orang dekat dinatradingberjaya.com. Okay, saya overshoot 8 minit. So, terima kasih banyak semua. Saya akan teruskan dekat Syaz. Okey, jap Terima kasih Tuan Zafri di atas perkongsian sebentar tadi. Jap. Okey. So terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Zafri Azizan. So kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh bertanyakan soalan anda di Q&A box sahaja. Saya akan baca soalan anda sebentar lagi.